Sidos. Okey, boleh nampak. Attendance saya ambil daripada yang generate sekejap lagi lah nah. Okay, saya tak baca lah, masa pun tak cukup ni. Nampak ni? Nampak Puan. Okay. So yang tak boleh nampak tu tengok sendiri dalam dalam Sidos lah. Okay, Munakat kita dah settle kan? Dah ke? Bab nikah kahwin dah kan? Kita masuk lagi bab nikah kahwin. Last? Boleh dengar suara saya? Kenapa rasanya tu? Talak dah ke? Okay. Fasa pun dah kan? Aida dah. Okay. Kita akan masuk bab janayah. Okey, ini antara salah satu prinsip asas syariah berkaitan dengan syarak lah. Berkaitan dengan hukum, syarat, okey, rukun dan sebagainya lah. Okey, bab jenayah. Okey, bab jenayah ni apa? Bila sebut jenayah ni, apa yang kamu faham berkenaan dengan jenayah? Apa yang kamu faham berkenaan dengan jenayah? Ha, apa dia? Melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang. Selain daripada tu, buat benda yang tak betul, buat benda yang salah, okey, dan ada hukuman setiap kesalahan yang dia buat tu. Betul tak? Okey. So bila sebut jenayah ni dalam kepala kita, kita dah set dah sebenarnya jenayah ni apa? Jenayah adalah satu perbuatan yang pasti ada hukuman dia. Okey, dalam Islam tu sendiri pun. Okey, dalam Islam tu sendiri dah tentu dah konsep keadilan tu dari sudut apa? Dari sudut ganjaran pahala ataupun dosa. Okey, daripada situ kita boleh huraikan keadilan Allah tu. Barang siapa yang berbuat baik, hukuman dia adalah pahala. Siapa yang buat jahat, hukuman adalah dosa. So di sebalik pahala dan dosa tu ada hukuman-hukuman dia. Okey, kalau pahala ni dimasukkan ke syurga Allah. Okey, kalau melakukan dosa ni, okey, kalau dia tak bertaubat, maka dia akan dicampak ke Narul Jahannam lah kan. So ada tingkat-tingkat dia. Syurga pun ada tingkat-tingkat dia. Neraka juga ada tingkat-tingkatnya. Tapi ingat, Allah tu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Okey, kita boleh bertaubat. Kan? Orang yang keras kepala saja yang tak mau bertaubat. Okey, kita tengok satu persatu jenayah ni. Okey, dalam bahasa Arab disebut jinayah. Okey, bermaksud melakukan kesalahan. Zafran, tolong saya sekejap lagi bagi signal lah. 11 suku sekejap lagi bagi signal. Bagi tahu kata masa dah habis. Okey. Kemudian jenayah ni digunakan bagi merujuk kepada kesalahan yang dilakukan terhadap tubuh badan, harta ataupun maruah. Ingat. Okey, kesalahan apa? Kesalahan yang boleh menjejaskan tubuh badan, anggota badan kita. Okey? Ataupun harta kita ataupun uh, maruah kita ataupun kita panggil selain daripada maruah apa dia? Kehormatan kita. Jadi secara umumnya jenayah ni bermaksud kesalahan dan perbuatan yang dilarang di sisi undang-undang syarak. Okey, bukan sahaja dilarang di sudut syarak. Okey, kita sekarang ni kita sentuh berkenaan dengan asas syariah berkaitan dengan jenayah. Okey, itu sebabnya disebut ni dilarang di sisi undang-undang, di sisi undang-undang syarak. Walau bagaimanapun, okey, walau bagaimanapun kesalahan-kesalahan ataupun perbuatan-perbuatan yang salah di sisi undang-undang ni juga akan bukan sahaja di sisi undang-undang syarak sahaja, malah di sisi undang-undang buatan manusia ni. Atau undang-undang buatan manusia ni apa? Dari sudut ta'zir lah. Okey, undang-undang yang manusia cipta ni, contoh dekat Malaysia ni lah. Okey, contoh dekat Malaysia ni. Okey, buat kesalahan-kesalahan yang melanggar undang-undang Perlembagaan Malaysia, Akta, Ordinan dan sebagainya, maka akan dihukum. Ingat satu benda saja.
apa benda yang kita buat, kalau ada silap tu pasti ada hukuman dia. Okey, kalau tak dihukum di dunia, di akhirat esok-esok pasti. Okey, di akhirat esok-esok pasti. Jangan rasa kita terlepas daripada hukuman dunia, tapi sebenarnya di akhirat nanti hukuman ataupun balasan menunggu kita. Belum sampai di akhirat lagi, di, apa, alam barzakh pun dah disiksa. Ingat bahaya. Kenapa Allah wujudkan pembalasan macam tu? Sebab dalam Quran Allah dah pesan dah. Allah dah kata, saya Allah kata, berbuat baik, amar ma'ruf, nahi mungkar. Okey, Allah minta kita ni, umat manusia ni, umat Nabi Muhammad ni buat benda yang baik. Allah dah larang dah. Kenapa kita tak ikut? Ha, kalau orang kata kalau orang kata, saya tak pasti kelas ni ke kelas mana yang tanya, yang WhatsApp personal saya tanya, "Kenapa, Allah tak ciptakan agama tu satu saja? Kenapa Allah kenapa, agama ni banyak? Kenapa tak satu saja? Kenapa tak Islam saja?" Okey, jawapannya memang Allah ciptakan agama wahyu tu agama Islam saja. Tapi siapa yang mencorakkan agama-agama ni? Siapa yang buat agama-agama lain ni? Bukan, daripada, Allah ke? Tidak, daripada manusia tu sendiri. Betul tak? Setuju tak dengan saya? Setuju. Ya, kan? Kenapa? Kemudian ada lagi soalan, kenapa, Allah cipta neraka, kan? Kenapa Allah cipta neraka? Kenapa tak masukkan saja semua ke dalam syurga? Ingat balik apa yang saya sebut tadi, memang Allah jadikan agama tu satu saja. Allah sayang dekat umat dia, tapi Allah larang supaya buat benda-benda yang maksiat. Maksiat ni maksud kita benda-benda yang dosa, benda-benda yang dilarang. So, itulah kata keadilan Allah, balasan Allah, kan? Kita tak ikut, maka Allah akan murka. Allah akan marahlah dekat kita sebab kita tak ikut. Sedangkan kita ni diciptakan oleh Dia yang Maha Esa. Kenapa kita tak boleh nak ikut? Macam itulah maksud dia. Okey. Kemudian hukum jenayah Islam. Okey, perlakuan jenayah adalah perbuatan terkutuk yang pasti akan dirasakan akibatnya. Okey, terhadap individu dan juga masyarakat. Jumhur ulama mentafsirkan jenayah ni sebagai satu perbuatan. Sekejap eh. Sa 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 saya rasa macam, ada ni. Okey. Sorry. Ada. Kejap. Sebab saya guna topik ni untuk ajar budak semester DDT 1C. Kejap. Kejap eh. Hmm, ada. Kejap. Okey. Okey. Mana tadi kita? Alright. Okey. Jadi, mana tadi atas ni ke? Keep one. Jadi perlakuan jenayah ni adalah perbuatan terkutuk yang pasti akan dirasakan akibat terhadap individu dan juga masyarakat. Tak kira siapa yang buat. Okey, jadi jumhur ulama ataupun jumhur fuqaha mentafsirkan,
Okey, mentafsirkan mana. Jumhur fuqaha mentakrifkan jenayah sebagai satu perbuatan yang diharapkan oleh syarak sama ada ia dilakukan terhadap diri ataupun anggota serta harta seperti membunuh, memukul, memotong, mencederakan dan merangkumi semua perbuatan jenayah ini kenakan hukuman hudud, qisas dan juga ta'zir. Kalau orang kata okey, Malaysia ni negara Islam tapi tidak amalkan hukuman jenayah Islam ni. Salah tu Okey, salah tu betulkan statement tu sebab apa? Kita memang tak lakukan hudud, kita tidak mengamalkan qisas tetapi kita mengamalkan ta'zir. Okey, kita mengamalkan ta'zir. So selamatlah kita. Okey, kemudian pengertian jenayah menurut fuqaha ialah perbuatan atau perilaku yang jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencerobohi, okey, mencabul kehormatan jiwa atau tubuh badan seseorang yang lain dengan sengaja. Okey, tengok term ni dengan sengaja. Ada juga yang tidak sengaja. Ada yang juga dengan seakan-akan sengaja pun ada. Seakan-akan sengaja dia tak okey, nanti kita tengok satu persatu. Okey, yang dikatakan seakan sengaja tu macam mana? Saya minta maaf lah jiwa saya tak tenang sekarang ni. Saya minta maaf kalau tersasul banyak tu, maafkan saya sebab saya terikat kat anak saya je sekarang ni. Okey. Jadi ini adalah bentuk-bentuk hukum jenayah Islam. Okey, yang pertama adalah hudud, yang kedua qisas dan juga yang ketiga ta'zir. Okey, dan ketiga-tiga hukuman ni ada pecahan-pecahan dia. Okey, ada kesalahan-kesalahan jenayah dia yang tersendiri. Okey, dan ketiga-tiga hukum jenayah Islam ni sebenarnya okey diperakui dalam Islam. Okey, hukum hudud dan juga qisas ni secara qat'i disebut dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey, hukum ta'zir adalah hukum perbuatan manusia. Okey, hukum buatan manusia. Contohnya apa dia? Penjara, sebat, lagi apa lagi ya? Hmm, sebat tu sebenarnya memang ada dalam hukum hudud. Okey, sebat tu ada dalam hukum hudud tapi sebat yang kita buat dekat Malaysia ni bukan ataupun tidak sama dengan sebat hukum hudud ni. Okey, nanti kita jelaskan. Lagi apa? Denda. Okey, denda yang macam mana? Dibuang daerah ke, denda duit ke, denda bla bla bla. Okey, tu hukum ta'zir. Tu beza hukum hudud, qisas dan juga ta'zir. Seterusnya adalah jenis-jenis jenayah hudud. Okey, ingat hudud ni adalah hukum atau hukuman yang dicipta oleh Allah. Okey, yang terdapat dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey, jadi hudud dari sudut bahasa ni membawa maksud menahan ataupun mencegah. Okey, cegah daripada apa? Cegah daripada kesalahan-kesalahan dosa. Manakala dari sudut istilah ialah keseksaan yang telah ditetapkan oleh nas-nas Al-Quran dan juga As-Sunnah yang wajib dilaksanakan sebagai hak Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, atau merosakkan kepentingan masyarakat umum dan ketenteraman orang ramai iaitu zina, menuduh orang yang berzina, minum arak, mencuri, murtad, merompak dan memberontak. Okey, yang ini akan dibahaskan dalam jenis-jenis kesalahan. Okey, yang ni ini adalah kesalahan-kesalahan hudud. Okey. Ada 7 semuanya kalau tak salah saya. Okey, ada 7 kesalahan hudud. Okey, yang mana setiap 7 kesalahan ni pasti ada hukuman yang berbeza-beza lah. Dan kadar hukumannya adalah mandatori. Ni. Kadar hukuman adalah mandatori. Dan tidak boleh dipindah sama ada dikurang atau ditambah. Apa maksud mandatori? Apa maksud mandatori? Okey, seorang tolong respon. Mandatori tu maksud apa? Gantung. Ha? Gantung? Kan. Dihukum gantung mandatori. Dia ada perkataan mandatori kat belakang tu. Dipenjara seumur hidup mandatori. Tetap. Tetap. Okey, tidak boleh diubah. Tidak boleh dipindah. Tidak ada diskaun. Okey, itu adalah hukuman hudud. Tak ada diskaun Alright. Boleh faham? Boleh. Okey.
Seterusnya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tolong baca Ustaz seorang. Ha, tolong baca Ustaz. Kah, baca Ustaz seorang. Cepat cepat baca Ustaz seorang. Kah, sebab masa tak ada ni. Lagi 15 minit lagi. Ayuh, tak ada orang ke kelas ni? Akmal Shah. Akmal Shah. Baca Ustaz Akmal. Ya, Wan. Ha, baca baca baca. Kah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. Maksudnya, itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang yang zalim. Okey. Tilka hududullah. Okey, tilka hududullah itulah hukum-hukum Allah. Okey, fala ta'taduha, maka janganlah kamu melanggarnya. Okey, waman barang siapa. Okey, waman barang siapa yata'adda hududallah yang melanggar hukum-hukum Allah, faulaika humuz zalimun. Maka mereka itu di dalam kalangan orang-orang yang zalim. Ha. Right? Ha, tu maksud dia. Jadi kita ni, Allah dah sebut dah siapa yang langgar hukum, mereka tu orang-orang yang zalim. Zalim tu apa? Menzalimi hukum Allah. Okey, barang siapa yang menzalimi hukum Allah, okey, maka akan ada balasan dia. Okey. So, ini adalah jenis-jenis hukum hudud ataupun jenis-jenis kesalahan hudud. Okey, jenis-jenis kesalahan hudud. Okey, kita tengok satu persatu jenis-jenis kesalahan hudud ni lah. Okey. Saya padam sekejap. Alright. Alright. Okey, yang pertama adalah zina, yang kedua qazaf. Nampak eh? Okey, yang pertama zina, yang kedua qazaf, yang ketiga minum arak, mencuri. Mencuri ni as-sariqah. Dalam bahasa Arabnya as-sariqah. Merompak. Merompak ni dalam bahasa Arab dia hirabah. Okey, kemudian murtad dan memberontak. Memberontak dalam bahasa Arab disebut bughah. Okey, bughah. Okey, satu persatu. Zina ada dua kategori. Okey, zina. Zina apa? Zina ghairu muhsan yang belum berkahwin dan juga zina muhsan yang dah berkahwin. Jadi, dua kategori ini adalah ada hukuman mandatori yang berbeza. Okey, hukuman yang berbezalah. Okey, penzina yang dah berkahwin hukuman dia apa? Penzina yang belum berkahwin hukuman dia apa? Qazaf. Apa maksud qazaf? Qazaf adalah menuduh perempuan yang baik berzina ataupun menuduh sama ada lelaki atau perempuan yang baik berzina tanpa dapat membuktikan. Okey, tidak dapat mendatangkan dua orang saksi. Okey, tak boleh bagi saksi yang duk kata yang dia kata dia ni berzina, dia ni berzina dan sebagainya. So, tu dinamakan qazaf. Okey, dia tak bagi dia tak mampu nak bagi saksi, tu dikategori sebagai qazaf. Okey, kemudian seterusnya minum arak, okey, mencuri, merompak, murtad dan juga memberontak. Okey, kita tengok satu persatu. Okey. Sebelum tu saya nak tanya pandangan kamu lah. Okey. Kalau tengok antara ke-55 ke-77 hukum ni kan. Kenapa? Okey, kenapa dalam Al-Quran bab zina ni, okey, bab zina ni Allah sebut az-zaniyatu waz-zani. Okey,
penzina perempuan dan penzina lelaki. Okey, penzina perempuan dan juga penzina lelaki. Az-zaniyatu ni, yang ni lambang penzina, penzina perempuan lah. Tapi kalau bab mencuri, mencuri Allah sebut as-sariqu was-sariqatu. Okey, pencuri lelaki, pencuri perempuan. Apa beza kat situ? Az-zaniyatu waz-zani dengan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Apa beza? Apa beza ayat di atas dengan ayat kat bawah ni? Ayat zina dengan juga ayat mencuri ni, apa beza? Okey. Kemudian? Ya, betul. Tu antara perbezaan dia. Tapi kenapa ya? Siapa boleh share dengan saya? Mungkin dari sudut pembacaan kamu terbaca, okey, secara tak langsung, ada dapat ilmu. Okey, siapa boleh share? Kenapa bab zina ni Allah sebut perempuan dulu. Tapi kalau bab mencuri ni Allah sebut lelaki dulu. Kenapa? Boleh share dengan saya? Tak apa, cuba. Mungkin Hairul Adib nak try? Ha, kah? Cepat. Agak-agak apa dia? Agak-agak kenapa? Adib? Hmm. Lagi? Selain benda tu? Ada lagi ke nak try? Firial Humaira nak try tak? Ha, cepat. Firial Humaira nak try tak? Okey, tak apalah. Macam adik sebut tu ada juga betul, bukan ada betul lah apa yang adik sebut tu. Sebab apa? Sebab nak ceritanya perempuan ni adalah macam saya selalu sebut dalam kelas. Perempuan ni sebenarnya fitnah. Okey? Keseluruhan fitnah tu ada pada perempuan. That's why lah perempuan ni kena jaga akhlak dia, kena jaga maruah dia. Okey, bagaimana nak jaga tu? Dengan nutup aurat, bukan sekadar menutup aurat tapi akhlak. Kan kadang-kadang kena balance. Kadang-kadang nauzubillah bulan-bulan puasa ni tak boleh sebut kan, tapi ceritanya kalau tak ada makna lah kalau kita tutup aurat dengan sempurna tapi tak menjaga akhlak. Cakap macam kan, tak ada akhlak lah. Perempuan ni bercakap tak ada akhlak. Contohnya. That's why lah Allah sebut penzina perempuan dan juga penzina lelaki. Allah sebut penzina perempuan dulu sebab fitnah yang terbesar tu adalah ada pada body perempuan ni. Okey. Body tu tak kira lah dari sudut lenggok dia, dari sudut bahasa dia, dari sudut akhlak dia dan sebagainya. Okey, kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Perempuan ni senang saja masuk syurga sebenarnya. Tapi kenapa Allah kata ramai ahli neraka tu dalam kalangan perempuan tu. Senang masuk syurga. Taat pada perintah Allah, taat pada perintah suami, ikut apa yang Nabi suruh. Itu sama dengan lelaki. Lelaki ni lagi banyak tanggungjawab. Lelaki ni lagi banyak tanggungjawab. Khalifah yang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita ni sebenarnya khalifah, tapi lelaki ni tanggungjawab dia lebih. Okey, tanggungjawab dia lebih. Kita ni kena ikut ikut. Okey, ikut perintah. Kalau yang dah bergelar isteri ni ikut apa ni? Perintah suami. Okey, selagi mana yang tidak bertentangan dengan syarak lah. Okey, dan kita kena ingat satu, baca balik peristiwa zaman jahiliah bagaimana Allah mengangkat martabat seorang wanita. Okey, Allah mengangkat martabat seorang wanita. Okey, Allah sangat menjaga martabat wanita ni. Kalau ikut zaman jahiliah memang wanita ni golongan yang sangat-sangat dibenci. Okey, sangat-sangat dibenci, tapi bagaimana Islam datang, okey, selepas runtuhnya empayar Ma'arib tu kan. Bagaimana Allah mengangkat semula darjat golongan
wanita ni. So betapa ramainya Sri Kandi kat dunia ni. Okey, lahir, kan, disebabkan oleh inilah, ha, Islam ni. Okey, so faham nah. Kemudian seterusnya kita akan jelaskan satu persatu hukuman dan kesalahan-kesalahan bagi setiap kesalahan hudud tersebut. Okey, kita bermula dengan zina. Okey, zina ni apa dia? Zina ni adalah Fitri tak ada pula tu. Okey, kita bermula dengan zina. Jadi kita tengok zina ni. Okey, apa benda adalah uh, satu hubungan haram lah. Okey, satu perhubungan haram tanpa nikah yang sah, yang tak ada ikatan. Okey, yang tiada ikatan yang sah di antara lelaki dan perempuan tu. Okey, maksud kata yang ajnabi lah, yang tak yang maksud kata yang tak sah, ha. Jadi hukumannya adalah direjam sampai mati jika dah berkahwin. Yang muhsan tadi. Okey, yang muhsan tadi, yang dah berkahwin. Dan bagi yang ghairu muhsan, yang belum berkahwin, maka akan disebat sebanyak 100 kali sebatan. Okey, itu dia. Ingat zina yang muhsan direjam sampai mati, dan yang ghairu muhsan akan akan disebat sebanyak 100 kali sebatan. Okey, itu zina. Yang kedua adalah qazaf. Qazaf ni maksud perkataan asal adalah ar-ramyu, iaitu melempar, melontar ataupun seumpama melemparkan batu dan sebagainya. Menurut istilah pula ialah menuduh seorang yang suci lagi terpuji, sama ada lelaki atau perempuan, dengan tuduhan zina. Menuduh perempuan atau lelaki yang baik berzina. Melemparkan tuduhan zina tanpa bukti terhadap orang yang baik tersebut. Hukumannya adalah 80 kali sebatan. Ingat, 80 kali sebatan. Ingat kesalahan-kesalahan hudud ni adalah bersifat mandatori, tak ada diskaun. Okey, tak ada diskaun. Sama ada dia ada keluarga yang perlu ditanggung ke, okey, sama ada dia sedang hamil ke dan sebagainya, tanpa ada sebarang bukti. Berlainan atau berbeza dengan hukuman ta'zir yang manusia cipta ni. Okey, kalau dia orang susah, kalau dia ada tanggungan lebih, maka akan didiskaunkan, maka ada yang akan dikurangkan denda dan hukuman dia. No. Okey, untuk hudud dan juga qisas adalah bersifat mandatori. Ingat. Kemudian seterusnya adalah minum arak. Okey, minum arak ni adalah semua jenis minuman yang memabukkan, yang diproses sama ada dari buah tamar, anggur, gandum, nira, okey, tapai, beras dan sebagainya lah. Okey, boleh menghilangkan kewarasan. Apa sahaja yang boleh menghilangkan kewarasan. Yang mabuk lah. La taqrabus salat 'inda sukara. Jangan kamu hampiri solat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Allah kata dah. Okey. Kemudian minum minuman yang memabukkan dan boleh menghilangkan kewarasan akal. Okey, hukumannya berapa? 40 kali sebatan. Okey, 40 kali sebatan. Seterusnya yang keempat, as-sariqu. Okey, as-sariqu mengambil harta orang lain secara senyap atau bersembunyi. Okey, hukumannya adalah dipotong tangan setelah sabit kesalahan. Ingat adakah kita curi sebatang pensel pun kena potong tangan? Ya ke? Okey, dok Okey, kita ada nilai dia. Ada nisbah-nisbah yang tertentu baru dipotong tangan. Okey, Islam tu adil, Islam itu tidak zalim. Okey, dia ada nisbah-nisbah nilai yang dicuri tersebut, barulah dipotong tangan secara berselang-seli ni. Potong tangan kanan. Potong lagi, curi lagi, potong kaki kiri. Mencuri lagi, potong tangan kiri. Curi lagi, potong tangan
kaki kanan, berselang-seli tu. Ya. So, hukumannya adalah potong tangan setelah sabit kesalahan. Dan yang kelima adalah merompak. Merompak, hirabah. Okey, al-hirabah. Nah, al-hirabah, okey, mengambil harta orang lain dengan menggunakan kekerasan, paksaan, ugutan dan juga ancaman. Okey, beza tak merompak dengan mencuri? Mestilah beza kan? Kalau tidak, tak ada lah hukuman ni berbeza. Okey, kalau masuk rumah dipanggil merompak ke mencuri? Merompak. Merompak. Kalau ambil duit kat ATM machine ke, dekat bank ke, dikira merompak ke mencuri? Mencuri. Mencuri ke merompak? Ha, kah? Mencuri. Mencuri ya? Ambil duit kat bank. Saya tanya ni. Mengambil harta orang lain dengan menggunakan kekerasan, paksaan, ugutan ataupun ancaman. Dia boleh jadi mencuri, boleh jadi merompak. Ikut keadaan. Okey, hukumannya sekiranya membunuh, hendaklah sekiranya membunuh hendaklah dibunuh semula. Tu, tu, tu hukuman dia lah. Ingat lah. Ini adalah yang disebut dalam Quran. Okey, sekiranya bunuh, maka hukumannya bunuh. Tapi sekiranya hanya merompak sahaja, hendaklah dipotong tangan, dipotong tangan dan kakinya secara berselang-seli. Iaitu tangan kanan dan kaki kiri dan seterusnya kaki kanan dengan tangan kiri lah. Okey, macam itulah. Bagi kesalahan seterusnya, sekiranya hanya apa ni, akan dipotong tangan dan kakinya secara bersilang-silang, iaitu tangan kanan dengan kaki kiri. Okey, X lah, paksi X kan. Kemudian seterusnya kalau kaki kanan, dia tangan kiri lah bagi kesalahan seterusnya. Maksud kata, kalau dia buat lagi, macam itulah, kena potong macam itulah secara berselang-seli tu. Sekiranya hanya mengganggu ketenteraman awam, hendaklah dipenjara ataupun dibuang daerah. Hendaklah dipenjara ataupun dibuang daerah. Okey, so jadi hukuman bagi merompak ni dia ada beberapa hukuman mengikut jenis kelakuan yang dia buat. Okey, jenis kelakuan yang dia buat. Okey, yang pertama tadi kan? Yang pertama tadi, sekiranya ni hukuman bagi kesalahan merompak lah. Okey, hukuman bagi kesalahan merompak. Sekiranya ada unsur bunuh ataupun kehilangan nyawa, maka hukumannya adalah apa? Apa tadi? Cepat. Senyap pula. Sekiranya perompak tersebut merompak tapi ada unsur-unsur bunuh, okey, hukuman dia apa? Dibunuh semula. Okey, hukuman dia bunuh juga. Okey, kalau dia ambil harta, tak ada kehilangan nyawa, hukuman dia ambil harta saja. Hukuman dia potong tangan secara berselang-selilah kan. Okey, kalau dia ganggu ketenteraman, dia tak ada bunuh, dia tak ambil harta, maka akan apa tadi? Eh, eh, eh. Apa ni? Ha? Di penjara. Ya, maka akan di penjara. Ni fokus ke dok ni? Maka akan dipenjara. Ingat itu kesalahan bagi merompak ni dia ada pecahan-pecahan dia. Okey, seterusnya yang keenam. Okey, seterusnya yang keenam, murtad. Keluar dari agama Islam sama ada dengan perkataan atau perbuatan. Ingat,
Okey, so kita dah belajar dah pada topik yang pertama, perkara-perkara yang boleh membatalkan syahadah sama ada melalui i'tiqad ataupun perkataan maupun perbuatan. Jadi hukumannya ialah bunuh. Ha? Ha, hukumannya adalah bunuh. Tetapi ingat, ada lagi pecahan kat bawah ni. Setelah diberi tempoh untuk bertaubat. Bukan terus bunuh saja. Bukan terus bunuh. Okey, para ulama memutuskan sesiapa yang didapati murtad mestilah ditahan oleh qadi atau hakim atau pemerintah selama 3 hari 3 malam. Okey, untuk memberi peluang kepadanya untuk bertaubat. Sekiranya telah tamat tempoh masa tersebut dan ia tetap enggan kembali kepada Islam ataupun tidak mahu bertaubat, maka mestilah dibunuh. Okey, maka mestilah dibunuh. Tapi kalau dia bertaubat, dia kena mengucap semula. Tengok Islam tu tidak zalim kan? Seterusnya yang terakhir adalah memberontak. Okey, memberontak adalah kegiatan yang menentang atau cubaan merampas kuasa terhadap pemerintah yang sah di sisi syarak, sama ada dengan menggunakan senjata atau merancang serta melancarkan peperangan secara zalim. Okey, jadi hukumannya dijatuhkan hukuman mati ataupun diperangi. Contohnya macam espionage lah. Okey, espionage ni maksud kata dia espionage ni dia mengancam keselamatan negara. Okey, dia dia apa dia orang panggil dia jadi batu api, okey, yang membocorkan rahsia kerajaan. Okey, dia cakap kita punya bahan apa ni, senjata api ni ada kat mana. Contohnya ada berapa senjata api kat Malaysia ni, simpan kat mana, senjata peperangan kita ada kat mana, battalion kita ni duduk kat mana dan sebagainya. Tu dikira espionage, mengancam keselamatan negara. Bukan saja sabotaj. Espionage ni lagi dahsyat pada sabotaj. Dah. So memang dikenakan hukuman mati ataupun diperangi. Nah, diperangi. Contoh macam kita ada Al-Maunah apa semua tu kan. Kena perang lah sebab dia mengancam nyawa. Jadi boleh tak tolong masuk kat sini saya ramai-ramai. Ni saya buh dekat ruangan chat, kita tengok, kita test Ingat tak? Masuk Sat? Siapa? Zafran? Zafran? Ya, Puan. Tolong share Sat. Kamu punya slide. Slide pula dah. Kamu punya interface generally ni. Pakai Jap. laptop ke pakai telefon? Laptop. Okay. Buka laptop dan kita discuss sama-sama. Saya nak tengok yang kamu share punya. Tolong share screen jap. Boleh ke Zafran? Boleh, Puan. Jap. Hmm. Tak apa, jangan jawab lagi. Kita discuss sama-sama. Ada 5 je kot soalan kalau tak salah saya. 5 ke 4 soalan macam tu je. Okay. So, uji minda jenayah dalam Islam. Okay, start. Ramai-ramai ya. Sama-sama. Okay, soalan yang pertama. Hukuman bagi kesalahan qazaf. Berapa? 80 kali. 80 kali sebatan. Okay, next. Okay. So, soalan yang kedua. Hukuman bagi kesalahan penzina yang belum berkahwin. 100 kali. 100 kali sebatan. Baguslah. Yang jawab ni semua dengar lah. Okay. Okay. Soalan yang ketiga. Hukuman bagi kesalahan minum arak. Berapa? 40 kali sebatan. Ya, 40 kali sebatan.
Alah lain satu senyap je lagu mana? Okey, hukuman bagi kesalahan murtad. Bunuh. Ya, bunuh. Okey, kesalahan bagi murtad adalah bunuh sekiranya tidak mahu kembali kepada Islam ataupun tidak mahu bertaubat. Okey. Okey, last kan? Okey, soalan yang terakhir. Hukuman bagi kesalahan merompok yang mengganggu ketenteraman. Ha, Penjara. ya dipenjara. Okey. Betul semualah. Ha kan? Saja je test kamu. Okey, 11:18 dah. Right, terima kasih Zafran bantu saya untuk share ni saja je. Okey. Sama puan. Kemudian okey, right. So, kita berhenti sampai situ dulu. Saya minta maaf saya terlupa pula kelas ni. Kalut dah sangat dekat rewang-rewang tu. Right. So, minggu depan Nazmi, minggu depan pula. Bila esok ah? Esok kita akan sambung jenayah qisas. Rabu Okey? puan. Oh, Rabu. Allahu Akbar. Tak ingat lah saya. Okey, Rabu. Hai. So, saya bermula daripada esok sampai Jumaat ni saya kena ni lah cuti kuarantin lah. Saya layak untuk mohon cuti kuarantin anak kena COVID ni. Sat lagi saya nak proses macam-macam lagi dokumen-dokumen apa semua. Kan, kerajaan umumkan COVID ni antara penyakit yang berjangkit. Sebelum ni macam HFMD, apa lagi, campak, chickenpox anak-anak tu kan. So kerajaan dah masukkan jenayah pula dah. Masukkan COVID ni sebagai salah satu penyakit berjangkit lah dan layak untuk mohon lah bagi penjaga macam saya ni boleh mohon untuk cuti kuarantin. Okey, so saya tak mau ucap selamat hari raya lagi lah. Kita jumpa hari Rabu nanti. So saya akan buat kelas dekat rumah juga macam hari ni juga. Okey, wallahualam. Okey, saya lepaskan kamu. Ingatlah Syami Fahmi, Nazrul Fahmi, kita akan sentuh bab qisas. Alright. Okey, saya lepaskan kamu jam 11.20. Saya minta maaf ambil masa dan saya masuk lambat. Okey, Assalamualaikum. Jumpa hari Rabu nanti. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih puan. Waalaikumsalam.